Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam man shama ramadana imanan wa ihtisaban غفر له تقدم من ذنبه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم. Tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba', alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pada malam ini, malam 18 Ramadan 1441 Hijriah bersamaan 10 Mei 2020. Siang tadi kita telah menyempurnakan puasa untuk hari ke-17 Ramadan, hari Nuzulul Quran, yang kebetulan dalam takwim tahun Masihi hari ini adalah hari ibu, hari ibu, hari emak, di mana kita mengingati jasa ibu kita yang melahirkan, mengandungkan kita, melahirkan kita, menjaga kita, memelihara kita dan membesarkan kita sehinggalah kita berada pada keadaan kita sekarang ni. Sebab itulah dalam Quran Allah SWT menyebut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah SWT memerintahkan kamu jangan mengabdikan diri melainkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berlaku baiklah kepada dengan kedua ibu bapa. Jadi selepas hari ibu nanti akan datang hari bapa pula, dan ibu ini peranannya sangat besar dalam keluarga sebagai seorang wanita yang melahirkan anak-anak di dalam keluarga, yang memelihara dan membesarkan anak-anak di dalam keluarga. Maka peranan ibu itu sendiri sangat besar di sisi Islam. Malah Nabi dalam sebuah hadis menyatakan bahawa manusia yang paling pertama menerima kebaikan daripada seorang anak itu ialah ibu. Seibu sebanyak 3 kali Nabi ulang. Pada kali keempat baru Nabi sebut bapamu
Thumma al-aqrab fal-aqrab. Kemudian ya, yang paling dekat dan yang paling dekat. Ini saudara mara lah adik-adik kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita telah pun masuk ke malam 18 Ramadan, yang mana kita semakin menghampiri penghujung sepertiga yang kedua bulan Ramadan yang Nabi SAW sebut sebagai wa awsatuhu maghfirah. Sepertiga keduanya Ramadan adalah keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah. Okay, maka kita pohon pada Allah SWT, mudah-mudahan kalaulah dalam masa ketika kita berpuasa ini ada kekurangan dan kesilapan, kecacatan di dalam ibadah puasa kita, selain daripada ianya diperbetulkan dan diperbaiki oleh ibadah zakat fitrah, maka kita memohon agar Allah SWT mengampunkan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang kita buat, yang mungkin boleh saja menyebabkan berkurangnya pahala ibadah puasa kita. Kita pohon pada Allah SWT, mudah-mudahan segala kekurangan, kesilapan, kesalahan kita dalam ibadah puasa ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan menjelang sepertiga yang ketiga, yang akhir pada bulan Ramadan nanti, kita benar-benar bersedia dengan ibadah-ibadah yang akan melepaskan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam sepertiga yang akhir bulan Ramadan ini akan adanya satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, bukan malam Al-Qadar. Lailatul Qadar itu dalam bahasa Melayu menjadi nama khas. Jadi kita tak sebut malam Al-Qadar, kita sebut malam Lailatul Qadar. Kerana Lailatul Qadar itu ialah satu istilah yang mempunyai maknanya yang tersendiri. Yang itu kita akan bincang nanti. Tapi apa yang kita nak sasarkan ini ialah pada sepertiga kedua Ramadan yang berbaki 3 malam saja lagi, termasuk malam ni, Allah SWT mengampuni dulu segala kekurangan, segala kecacatan dan segala dosa yang mungkin tidak sengaja atau disengajakan. Sama ada tidak disengajakan atau disengajakan. Kenapa saya kata yang tak disengajakan dulu? Sebab banyak benda kita buat, kita tak sedar kita telah melakukan kesilapan dan kesalahan dalam ibadah puasa. Kita tak sedar. Di mana yang disebut, kita sebut dalam kuliah yang tazkirah lepas tentang syarat-syarat batin puasa. Kita tak sedar bahawa apa yang kita buat itu boleh mengurangkan pahala puasa kita. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, likulli syai'in zakatun wa zakatu badan as-sawm wa zakatul jasadi as-sawm. Setiap sesuatu itu ada zakatnya, dan zakat tubuh badan ialah puasa. Kenapa Nabi sebut zakat tubuh badan ialah puasa? Bila sebut zakat, zakat ini satu sedekah wajib yang kita berikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya, kerana itu adalah bahagian mereka atas harta kita. Jadi bila tubuh badan kita, apa zakat dia? Puasa lah. Sebab dengan puasa kita dapat merasai penderitaan orang lain yang sebenarnya sama ada puasa tak ada puasa, mereka ini dalam keadaan kelaparan dan kebuluran.
Macam banyak tengok, ada yang makan nasi lauk garam, ada yang makan nasi telur hari-hari. Kita ni dalam Facebook macam-macam gambar berbuka, hari ni macam ni, besok macam ni, lusa macam ni. Masya Allah, kemampuan kita lah Tapi ada orang di luar sana, mereka berbuka puasa mungkin dengan apa yang disumbangkan oleh dermawan-dermawan. Kalau dermawan bagi nasi ayam lah mereka makan hari tu untuk berbuka. Kalau dermawan itu mereka bagi nasi lemak, nasi lemak lah, jualah berbuka mereka tak boleh minta macam-macam, mereka tak mampu. Kalau tak ada orang menyumbang, tak ada orang membelanja makan kerana mengejar pahala. Orang yang membelanja orang yang berbuka puasa ni, kata Nabi SAW, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pahalanya boleh jadi lebih banyak daripada puasa orang yang menerima sumbangan tu, walaupun apa yang disumbangkan itu hanyalah makanan yang paling ringkas, tapi dia niat nak sedekah. Kalau tak ada orang bagi tu, dia tak makan lah, ataupun makan apa yang ada, apa yang dia termampu, itulah dia. Sebab itulah Nabi kata wa zakatul jasad as-saum, zakat tubuh badan itu ialah puasa. Kemudian Nabi SAW kata wasyamu nisfus sabr, puasa itu ialah setengah dari kesabaran. Maknanya pada puasa ini mengajar, mendidik kita arti sabar. Ini saya pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan diri saya, bila PKPB dah berjalan, jangan terlalu gairah untuk keluar ke mana-mana, melainkan untuk melaksanakan keperluan yang ada. Pergi ke membeli belah pun mengambil masa yang sangat lama. Sekarang nak pergi, katanya lah, pergi ke supermarket pun kena beratur, masuk seorang-seorang, bukannya boleh terpa semua masuk dalam tu. Jadi kalau semua-semua pun keluar, semua-semua beratur, lambat lah. Kita makan masa hari ni pun tengok, mungkin kerana berlakunya perkumpulan yang sukar dikawal, maka sudah ada kes kembali. Itu saya ceritalah kes yang kluster luar negeri tu cerita lain. Tu memang baru timbul lah, dia ada kes balik berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibadah puasa mendidik kita sabar. Sabarlah. Kalau tak perlu untuk keluar, tinggallah di rumah. Tinggallah di rumah. Baca Quran ke. Lagi-lagi bagi setengah-setengah negeri, besok masih lagi cuti umum, kerana hari ini ialah hari nuzul Quran, jatuh pada hari Ahad. Maka cuti Ahad itu diganti dengan satu lagi hari cuti pada besok, iaitu Isnin. Isnin ada lagi cuti. Jadi kita nak keluar-keluar buat apa? Tak payah, duduk saja di rumah, dia diam.
Kalau nak keluar pun kerana ada keperluan dan hanya perlu sahaja. Janganlah kalau pergi Soho tu duduk pusing keliling, dalam tak sedar kita mendedahkan diri kita kepada bahaya. Jangan ikut, sabar sikit. Bukan daripada puasa itu mendidik kita supaya sabar. Sabarlah. Tak boleh nak balik kampung, nak kata apa boleh cakap pula. Minta maaf kita balik kampung, balik depan kamera tu, balik rumah menangis lah. Tak tahulah kain tudung lencun ke tidak, dengan air mata. Sabarlah, nak buat macam mana. Dan benda ni boleh berubah-ubah sebenarnya. Kita harapkan semoga pimpinan kita dilembutkan hati mereka, boleh mengizinkan orang balik ke kampung pada cuti hari raya ni. Dan bila balik itu, amalkanlah penjarakan sosial yang kita laksanakan selama ini dengan disiplinnya. Yang kalau balik kampung tu, tak cil lah. Sebenarnya tuan-tuan, dalam negara kita ni banyak yang menjadi perantau, termasuk saya. Ramai yang kampungnya di luar dari tempat dia mencari rezeki. Jadi kalau tak balik kampung, macam mana nak raya sini? Siapa yang ada? Kalau tuan-tuan perempuan satu family nak balik Kelantan, tak boleh. Nak balik Johor, tak boleh. Nak balik sana sini, tak boleh. Tuan-tuan raya di rumah. Kata boleh berkumpul, memanglah berkumpul jiran ni, tapi keadaannya tidak sama dengan kita balik kampung. Cuma patutnya dipesankan, bila balik kampung, amalkanlah penjarakan sosial ya dengan betul, supaya tidak tersebar virus-virus berbahaya ini kepada orang tua kita, saudara-saudara kita di kampung tu. Kerana kata-katanya kawasan luar bandar adalah kawasan zon hijau. Jadi kalau orang Kuala Lumpur balik, orang Shah Alam balik, orang Terengganu balik, orang Lembah Kelang balik ke kampung masing-masing, mereka dari kawasan yang bandar balik ke kampung. Kalau kawasan, melainkan kalau kawasan itu dikenal pasti zon merah, maka Nabi sudah memberi panduan, jangan keluar dari kawasan wabak ataupun masuk ke kawasan wabak. Itu cerita dia, tuan-tuan. Maknanya kalau macam tuan-tuan, kawasan tuan-tuan zon merah, tak bolehlah balik ke kampung kampung asal yang zon hijau. Tapi kalau zon tuan-tuan zon yang selamat, boleh balik kampung, tak ada masalah. Walau macam mana pun itu terserahkan kepada kebijaksanaan pihak pemerintah, maka kita akur dengan apa yang diputuskan. Maka apa yang kita fikirkan sekarang ialah untuk kita mengambil baki hari-hari Ramadan ini untuk memperbanyakkan amal ibadah kita. So fikirlah beraya tu nanti dulu. Lambat lagi pun. Ada lagi lebih kurang 12 hari untuk kita lagi beraya 2 minggu lebih kurang. Jadi kita terus fikir benda-benda tu nanti dulu. Yang kita fikirkan ada lagi 2 malam dalam sepertiga yang kedua ni, sebelum kita melangkah ke sepertiga yang akhir. Dan di situlah nanti kita akan berusaha untuk memburu malam Lailatul Qadar, yang kita akan bincangkan nanti dalam tazkirah-tazkirah yang akan datang, insya-Allah. Jadi itulah dia sedikit kupasan tazkirah Ramadan kita pada malam ini. Yang baik itu dari Allah SWT sebagai ilmu sedikit kami kongsikan untuk tuan-tuan dan puan dan saya. Dan sekiranya kalau ada apa-apa yang terkasar bahasa terlanjur jasa, kata semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan sekalian. InsyaAllah bertemu kita malam besok dalam tazkirah Ramadan
dengan pengisian dan tajuk yang lain. Ya, selamat meneruskan ibadah, selamat beristirahat, selamat bangun bersahur, bangun sembahyang tahajud, bangun bersahur, sembahyang subuh dan kembali berpuasa, sampailah ke waktu berbuka dan seterusnya, solat maghrib, isyak, tarawih dan witir untuk malam besok. Dan kita bertemu malam besok dalam tazkirah Ramadan kita untuk malam yang ke-19 insya-Allah. Wallahu a'lam wa wallahu rasuluhu a'lam. Barakallahu fikum wa qul qul astaghfiru li wa lakum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.